اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang kelima daripada atas. Surat 4 baris kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Kemudian dibadalkan ataf bayan. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Yang mana dibadalkan untuk mentawdihkan, untuk menjelaskan qadar Allah ni baik dan jahat, sebagaimana dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril. Hadis Jibril, apabila Jibril alaihissalam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rukun iman, Nabi pun jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina. Minggu lepas saya sebut dah tu. Wa tu'mina, Nabi ulang balik. Wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman dengan qadar. Wa tu'mina bil qadari, engkau beriman dengan qadar. Dibadalkan khairihi, baiknya baik qadar, wa syarrihi, dan jahatnya jahat qadar. Didatangkan baiknya dan jahatnya adalah untuk menerangkan lagi, menjelaskan lagi, yang mana qadar, ketentuan dan perbuatan Allah ni baik, ketentuan dan perbuatan Allah jahat, ketentuan dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Muslim pula, wabil qadari kullih, ditakkidkan, wabil qadari, dan beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah kullih, sekaliannya, sekalian ketentuan dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, arti beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya, bahawasanya sekalian perkara. Minggu lepas sekalian perkara ni berapa kali sebut tak tahulah. Sekalian perkara. Mana sekalian perkara ni? Sama ada sekian perkara tu elok, baik,
Mana contoh eloknya? Seperti ta'ah. Ta'ah. Atau keji. Sama ada sekalian perkara tu keji. Mana kejinya? Seperti maksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara tadi ni hasil ia, berlaku ia sekalian perkara, sama ada elok atau keji ni, hasil ia, berlaku ia, jadi ia sekalian tu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Sekalian perkara yang berlaku sama ada elok ataupun keji, hasil dengan makna berlaku, jadi ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara yang berlaku adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tajuk rukun iman yang ke-6. Sekalian perkara elok ataupun keji, besar ataupun kecil, yang berlaku di langit ataupun yang berlaku di bumi, sekalian yang berlaku adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya terhasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah pada perbuatan, wahdaniyah. Keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, dan keesaan Allah pada perbuatan. Apa makna keesaan Allah pada perbuatan? Sekalian perkara yang berlaku hanyalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahawa perbuatan selain daripada perbuatan Allah, yakni perbuatan makhluk Allah, walaupun makhluk tu makhluk yang paling besar sekali, iaitu malaikah sekalipun, sekalian perbuatan makhluk tidak ibukah sama sekali, walaupun sebesar zarah. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah je, tu je. Lepas tu mana contohnya? Hak perbuatan Allah tak payah contoh-contoh. Contoh apa lagi? Contoh ni kalau sebahagiannya perbuatan Allah, sebahagiannya perbuatan makhluk Allah, maka mana contoh perbuatan Allah? Mana contoh perbuatan makhluk Allah? Kena buat contoh molek lah, takut salah masuk. Sekarang tak payah contoh. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat contoh pun tak cukup masa lah. Nak contoh apa lagi? Kena contoh kau sekarang perkara tu. Apa contoh laginya? Ataupun kita nak tanya, dah hak ning ni Allah buat juga, dah hak ning ni Allah buat juga. Tak faham tu. Hari tanya tu kena ambil dia air pergi tempat jauh dah orang, kena suku sakak ni. Kena cerita molek suku sakak sambil-sambil gosok tu. Dah ni Tuhan kau, ni Tuhan juga, tak nak pergi tu. Dia tak boleh nak pergi secara ramai-ramai ni. Dia kena kelah khusus. Sekalian perkara perbuatan Allah. Tak sudah tanyalah hak ni tak payah tanya. Sekalian perkara tu je. Satu kata mudah. Apa payahnya? Yang payahnya kerana kita berpegang dengan akidah yang terpesong, yang kita pandang pada hak zahir. Hak zahir kita buat jadi, kita tak buat tak jadi. Kita buat berhasil, kita tak buat tidak berhasil. Zahirnya perbuatan makhluk zahirnya.
Maka kita pun berpegang di akidah kita, makhluk yang menjadikan. Hak ni habis dah ni, ada benda dah ni. Tak ada benda ni. Kalau tidak beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, semua amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma dia infak sebesar bukit Uhud, nisbah emas sekalipun. Hak Nabi kata, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah, jikalau engkau infakkan seumpama bukit Uhud, nisbah emas pada jalan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala tidak akan menerima daripada engkau sehinggalah engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Jikalau engkau infakkan seumpama bukit Uhud, nisbah emas fi sabilillah, pada jalan Allah, nescaya Allah tidak akan menerima infak yang engkau lakukan sehinggalah engkau beriman dengan qadar, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul payahnya kerana dia dalang tu hak pegangan, hak duduk kejap kemah tu dengan pegangan yang salah. Ini habis ceritalah. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perbuat ni atas muwafaqah. Kalau kita kata muwafaqah, kita marbutah di belakang tu kan. Kita termarbutah ni kalau kita wakaf, masyhurnya kita baca dengan he lah, muwafaqah. Tapi kita ni biasanya kita berhenti dengan te jugalah, muwafaqah. Tapi kita muafakat ni macam tolong menolong tau. Kita muafakat ni macam bekerjasama. Ada muafakat. Muafakat bawa berkat. Kan gitu? Ada? Muafakat bawa berkat. Muafakat di situ mana apa ni? Kerjasama, tolong menolong. Ni muafakah ni dengan makna bersetuju, selaras. Apa lagi? Seiring. Dah, seiring. Apa lagi? Apa yang Tuhan buat, itulah yang Tuhan tentukan pada azal. Itu makna apa tu? Join apa lagi? Bab di setengah-setengah kita dia panggil bersetuju. Kita bersetuju ni lain pula tau, bersetuju. Dia lain. Ada setengah kitab dia kata bertentang. Kita bertentang ni berlawan. Ada bertentang, berlawan. Mana apa ni? Bertentang. Mana apa ni, dia dua ni memang bertentang sama. Tak jueng sama, tak selari sama, tak sekata sama. Apa tak sekepala sama. Kan kita bertentang. Kita ada tak kata rumah orang tu dengan rumah saya bertentang, setentang? Ada tak cakap gitu? Dengan makna rumah dengan rumah ni digomoh. Ke mana pula? Ada kita nak kira bahasa dulu ni. Yalah kita cakap kan, setentang, bertentang. Setentang kita nak ni, seiring, selaras. Ni yang kita nak. Setentang dengan makna tu. Rumah kita, rumah dia setentang. Mana sedang balik ni? Beradak. Jadi ni apa? Dia panggil bertentang dengan makna apa yang Tuhan kerjakan, itulah yang Tuhan tentukan pada azal. Apa yang Tuhan tentukan pada azal sampai masa berlaku seumpama itulah sebagaimana yang Tuhan tentukan pada azal. Itu makna muwafaqah dengan makna bersetuju ataupun bertentang kalau kita tengok dalam kitab. Tapi kita pakai bahasa kita lah, standard sikit, selaras, seiring. Gitulah. Kan ada bahasa lain ke? Hak lebih mudah faham lah. Selaras. Macam apa ni? Penyelarasan gaji. Itu kan pula? Kan gitu? Gaji yang selaras. Mana apa?
Sama ke tau? Kau kenapa? Orang Melayu belaka sini ni. Tanya bahasa Melayu ni. Berapa kali masa periksa bahasa Malaysia ada berapa nak lulu berapa kali. Tak. Mana apa selaras gaji tu. Mana biar jadi sama belaka kita. Kan gaji dia sama, orang lama orang baru. Takkan nak sama kok. Mana apa? Kalau kata seiring ataupun muafakah lah dah. Faham lah. Apa yang Tuhan kerjakan atas muafakah kehendaknya. Kehendak Allah. Kehendak Allah ni bila ni? Pada sedia kala, pada azali. Kehendak Allah mana ni? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menghendaki, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azali sedia kala. Zat Allah sedia kala qadim. Sifat iradah Allah sedia kala qadim. Ta'alluq sifat iradah, fungsi sifat iradah adalah menentukan, takhsis, menentukan, menetapkan. Bila Allah menentukan, sedia kala. Sifat iradah sedia kala. Allah yang bersifat iradah menentukan. Menentu sedia kala juga. Jadi sifat iradah qadim, ta'alluq iradah pun qadim, yang dikenali dengan tanjizi qadim. Kalau kita ngaji kaedah sifat 20, dia panggil tanjizi qadim, mana lulus pada sedia kala, dengan makna iradah menentukan pada sedia kala. Allah perbuat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Sifat qudrah Allah qadim. Zat Allah qadim, sifat qudrah Allah qadim. Ta'alluq sifat qudrah taksir, memberi bekah, mengada, meniada, menjadikan semua perkara. Dia mengada meniada ni, jangan kita hanya nampak Tuhan buat langit, Tuhan menghancurkan langit, Tuhan buat manusia, Tuhan mematikan manusia saja, bukan. Mengada meniada yang berlaku ni, mengadakan diam, meniadakan diam jadi gerak. Gerak ni Tuhan yang mengadakan. Dalam Tuhan mengadakan gerak, Tuhan meniadakan gerak jadi diam. Mengadakan kita hidup, mengadakan kita nampak, mengadakan kita dengar. Ni semua perbuatan Allah. Dipanggil mengada meniada. Jangan nampak mengada menjadikan alam, meniada menghancurkan alam saja, bukan. Sebab mengada meniada mumkinun, perkara yang harus ada, perkara harus tiada, kita lah. Bergerak kita, diam kita, nampak kita, dengar kita, itu semua benda yang harus berlaku. Jadi qudrah ta'alluqnya taksir, mengada. Allah mengadakan, Allah perbuat. Bila Allah mengadakan? Sifat qudrah Allah qadim. Ta'alluq fungsi sifat qudrah adalah mengada. Bila Allah mengada? Allah mengada sedia kala. Dia mengada dengan sedia kala ni, dia tak akan jumpa puca dua ni. Tak akan join. Sebab mengada dengan sedia kala, dia sedia kala ni tak kait dengan mengada. Waktu memang ada sedia kala dah. Jadi mengada ni mesti asal benda tak ada, kemudian Tuhan mengadakan. Jadi mengadakan dia panggil kemudian, dia panggil baharu. Tapi sifat qudrah Allah qadim. Sifat qudrah Allah bertakluk baharu. Tapi bila kau sifat qudrah Allah boleh mengadakan? Boleh mengadakan bila? Boleh je ni, boleh ni. Mengadakan sungguh. Kemudian hak boleh ni bila? Boleh ni bila? Boleh mengadakan. Sifat qudrah Allah qadim. Allah yang bersifat qudrah boleh mengada dan meniada. Bila boleh? Sedia kala jugalah. Dipanggil suluhi qadim.
Boleh mengada tu sedia kala, tapi mengadakan sungguh sekarang, baharu, dipanggil tanjizi hadis, baharu. Tu perbuatan Allah ni sekarang ni Tuhan perbuat sekarang ni. Apa yang Tuhan perbuat sekarang? Sekalian. Tak ada apa-apa, tak ada. Sebab apa? Sekalian yang berlaku sekarang ni Allah perbuat. Ini dipanggil tanjizi hadis bagi qudrah. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni cerita panggilan ilmu lah. Kita tak boleh nak ambil lagi pun tak apalah. Mana ketentuan Allah yang bersifat iradah kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Sampai masa semua yang berlaku yang ditentukan, perkara yang ditentukan pada azal, berlaku perkara tersebut kesemuanya berlaku daripada dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Dia gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Dia jadi panjang sikit masa kita kalau kita cakap hakiki. Mana cakap hakikinya? Allah yang bersifat iradah telah menentukan pada azal. Allah yang bersifat qudrah yang melakukan, yang menjadikan segala-gala. Ini cakap hakiki ni jadi panjang. Cakap pendeknya, iradah menentukan, qudrah mengadakan. Itu cakap pendek, itu bukan cakap hakiki, itu cakap majaz, majazi sahaja. Kita cakap cakapan yang penuh. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azali sedia kala. Sampai masa sekarang berlakulah perkara yang sebagaimana muwafaqah, selaras dengan apa yang Tuhan tentukan pada azal. Berlaku perkara sekarang terhasil, terjadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ni baru apa yang apa? Cakap hakiki, cakap penuh. Tapi jadi panjang masa kitanya. Lelah nak royak. Lepas tu pendek mana? Iradah menentukan, qudrah mengadakan, qudrah menjadikan. Tu bukan cakap hakiki. Itu cakap majazi sahaja. Majazi ni apa panggil? Pinjaman ataupun letak pendek cakap. Bukan iradah menentukan. Allah yang bersifat dengan iradah. Allah zat yang wajib ada. Iradah sifat yang ada di zat Allah. Allah zat yang wajib ada. Qudrah sifat yang ada di zat Allah. Zat Allah lain, sifat Allah lain. Yang menentukan bukan sifat, yang menentukan adalah Allah, Tuhan yang bersifat dengan iradah. Yang mengadakan, yang mengada pun Allah. Lepas tu dia kata dengan perbuatan Allah. Muwafaqah dengan kehendaknya, kehendak Allah. Dia tak kata perbuatan qudrah. Dia tak kata kehendak iradah. Tidak. Perbuatan Allah. Muwafaqah selaras dengan kehendak Allah. Bukan kehendak iradah. Itu hak hakiki dia. Tapi kita pendek jadi perbuatan qudrah. Qudrah yang buat. Ketentuan iradah. Iradah menentukan. Jadi buat ni gi sandar di sifat qudrah. Menentu gi sandar di sifat iradah. Ni sandar ni sandar sementara, isnad majazi. Sandar sementara je, pinjang je. Nak pendek cerita. Tapi yang menentukan Allah yang bersifat dengan iradah. Yang menjadikan Allah yang bersifat dengan qudrah. Tiba-tiba kita kata iradah menentukan, qudrah mengadakan. Ini panggil isnad majazi. Yang kadang-kadang dalam kitab kan, yang dengan dia dengan qudrah mengada dan meniadakan. Tengok.
Yang dengan dia dengan sifat kudrah mengada dan meniada. Itu dipanggil isnad majazi. Pegangan kita bukan iradah kudrah. Allah yang menentu, Allah yang melakukan. Cuma kita pendek cerita macam tadi. Kalau berpegang zat diri iradah tu yang menentukan, bukan Allah, bukan zat Allah. Kalau berpegang zat diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah, itu kafir. Itu pegangan yang kafir. Dia kata iradah menentu, tu kata isnad majazi. Dia isnad majazi ni banyak. Di hadapan kita akan cerita cakap asbab tu lah. Makan nasi, kenyang, makan obat, hilang sakit. Tu semua isnad majazi belaka tu. Kalau berpegang nasi bekah secara semula jadi, obat menyembuhkan secara semula jadi. Kalau berpegang, tu kafir ijma' ulama. Tu cakap nasi, cakap isnad majazi. Tu cakap obat, cakap isnad majazi. Kita sandar kepada asbab zahir. Sebelum makan lapar, lepas makan jadi kenyang. Sebelum makan obat sakit, lepas makan obat jadi sembuh. Kita pun sandar kepada asbab zahir. Kita kata makan kenyang, makan obat jadi sembuh. Itu dipanggil apa tu? Isnad majazi sahaja, bukan hakiki. Kalau berpegang seumpama tu kafir. Sama juga tadi, kalau berpegang diri iradah yang menentukan, bukan zat Allah. Diri kudrah yang mengadakan, bukan zat Allah, tu kafir. Tapi tak ada lah gitu. Memang kita berpegang Allah yang menentu, Allah yang buat, Allah yang mengetahui, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Allah mana yang mengetahui? Allah yang bersifat dengan ilmu. Allah mana yang mendengar? Allah yang bersifat dengan sama. Allah mana yang melihat? Allah yang bersifat dengan basar. Gitu je lah. Kita berpegang Allah belaka. Bukan kita berpegang sifat tu yang buat. Kita pun sama juga. Kalau kita ni bukan sifat ke alat ke, boleh pergi belakang buat contoh. Kita buat contoh alat. Cangkul untuk menyangkul. Siapa yang menyangkul? Kita ataupun cangkul? Cangkul. Kita yang menyangkul, menggunakan cangkul, bukan cangkul yang menyangkul. Kalau cangkul yang menyangkul, cok tu yang menyangkul, beli banyak batang sikit, letak kebong siap. Dah. Cangkul, kita panggil cok. Cok cangkul. Cok tu bahasa putih ke apa? Kita orang Terengganu jangan main. Kadang-kadang bahasa putih. Ada cok tu, ada cok. Ada bahasa putih cok. Tak ada. Takut ada. Takut bahasa putih cok. Cok waktu jadi cok cangkul tak pula. Cok cangkul kita cakap kan. Tapi yang menyangkul ni siapa? Kita. Tapi menggunakan cangkul, bukan cangkul yang buat. Cuma kadang-kadang kita sandar di alat kadang-kadang. Padahal yang buatnya kita. Tapi kita sandar kepada alat. Tapi bukan alat tu yang buat. Kita yang buat dengan menggunakan alat tu. Jadi kita pendeknya perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala, sekalian perkara. Faham sekian perkara tu. Tu kena mati molek tu. Sebab kok depan jangan lari daripada sekalian perkara ni. Jangan lari dari sekalian perkara. Sebab dia bukan lari daripada sekian perkara kadang-kadang. Sekian perkara ni dia tak jumpa punca dah. Dia tak faham dah sekian perkara tu apa makna dia. Jadi kalau sekian perkara ni tak faham, kehadapan kita nak cerita perkara jahat, awal-awal lagi dia pengong dah. Takkan hak jahat. Takkan warna sekalian perkara.
Jadi bila pergi perkara jahat tu, dia jadi muskil tu. Yelah, sekalian perkara, segala-galanya, kesemuanya. Tapi takkan hak jahat mari Tuhan juga. Jadi kita tak reti nak buat dah. Tak reti dah. Jadi, tapi perkara jahat, jelas nyata dalam kitab, dalam hadis. Jelas. Khairihi wa syarrihi. Tu jelas. Jelas sangat-sangat. Baiknya dan jahatnya. Baiknya dan jahatnya. Hulwihi wa murrih. Manisnya, pahitnya. Jadi jelas syarihi, jahat. Jahat contoh dalam kitab ni seperti maksiat, keji itu maksiat. Dia syarihi jahat ni kufur dan maksiat. Kufur sembah berhala, sembah api, tu kufur. Kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita nak aturnya itu pegangan percakapan. Kita wajib beradab dengan Allah dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat yang kita lakukan kepada ketentuan dan perbuatan Allah. Itu adab bercakap, pegangan sekalian perkara yang jelas nyata baiknya dan jahatnya. Jadi hak jahat ni jelas nyata sangat-sangat dah di rukun iman yang ke-6. Tapi akhir zaman ni hak jelas nyata hak jahat ni pun boleh terpesong molek-molek ada. Kalau terjemahan orang tua dulu dia kata untung baik, untung jahat. Siapa di perkara jahat untung jahat, takkan jahat Tuhan juga. Walhal baiknya dan jahatnya itu badal untuk menjelaskan sekalian perkara. Sekalian perkara royak dah baik jahat. Sekalian perkara. Dah. Kalau atas dunia ni sekalian perkara baik dengan jahat, banyak jahat lah. Dah manusia satu dunia tak sampai 1/4 yang Islam, lebih daripada 3/4 yang kafir. Tu sekalian hak kafir tu lah. Hak tak sampai 1/4 hak Islam ni pula ada Islam taat, ada Islam yang tak taat. Tak taat tu jahat tu maksiat. Mana kalau kira atas dunia ni hak khairihi dengan wasyarihi ni, khairihi ni berapa persen tak tahulah. Kalau nak kira hak perbuatan atas dunia ni, perbuatan jin dan perbuatan manusia ni, hak nyata perbuatan manusia ni, antara baik dengan jahat mana banyak? Banyak jahat lah. Hak baik tu berapa persen je boleh bubuh. Kalau kita kata orang Islam satu dunia 1/4, hak orang Islam ni pula taatnya berapa persen pula situ? Separuh orang Islam taat. Maknanya kalau ke semua 1/8 jelah taatnya. Daripada semua manusia ni 1/8 je taat. Itu kalau orang Islam hak separuhnya taat. Kalau orang Islam pula suku je taat, 3/4 lagi maksiat, berapa pula jadinya? 1/16 pula jadinya. Mana 16, 15 syarihi, 1 je hak khairihi. Kalau nak kira waktu pula. Faham tak ni? Tadi 1/8. Lepas tu jadi 1/16. Dah kalaulah orang Islam sendiri 1/4 saja taat, 3/4-nya maksiat, berarti daripada 16 tu 1 je khairihi, 15 tu adalah syarihi. Jadi kalau hak syarihi ni tak masuk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah, berapa persen je ketentuan dan perbuatan Allah? Kalau hak baik saja je ketentuan dan perbuatan Allah, berapa persen je? Tapi hak syarihi, hak jahat ni jelas nyata di rukun iman. Pun boleh terpesong. Kadang-kadang bukan orang biasa-biasa, orang ada title agama juga. Orang ada title agama juga.
Yang mana anak buahnya bukan orang agama. Dia tempat kerja tu kira tempat kerja agama lah. Pejabat agama lah. Sebut cara umum ni pejabat agama. Bukan pejabat pertanian. Bukan pejabat apa lagi panggil? Bukan hak pertanian, perubatan, budak. Ni memang bahagian agama. Tapi di bahagian agama ni adalah pekerja-pekerja yang bukan bahagian agama lah. Bahagian komputer ke. Tapi di bangunan tu bahagian agama. Tapi di dalam tu dia perlu juga kepada pekerja-pekerja yang bukan bahagian agama. Jadi pekerja ni, dah oleh kerana ustaz di tempat tu sentiasa buat tazkirah pagi-pagi. Jadi pekerja ni, bukan bidang agama, dia syur kepada ustaz ni supaya tazkirah dalam bab pegangan. Tazkirah dalam bab pegangan. Dia syur kepada boh dia. Boh dia ustaz. Syur supaya tazkirah dalam bab pegangan. Lepas tu dia ceritalah. Di antaranya berkaitan dengan pegangan jahat. Jadi kadang-kadang ada orang yang tak faham. Tiba-tiba ustaz, memang hak jahat bukan mari Tuhan. Ustaz dia pula kata gitu. Hak jahat bukan mari Tuhan. Takkan Tuhan pergi menentu benda Tuhan. Tuhan marah jahat. Benda jahat kan Tuhan marah. Takkan Tuhan pergi menentu benda Tuhan marah. Gogeng. Ustaz tu kata ke anak buah dia ni, awak ni Jabariyah. Apabila anak buah ni kata baik jahat kesemuanya daripada ketentuan dan perbuatan Allah, buah dia kata awak ni Jabariyah. Jabariyah pula dah rukun iman yang ke-6. Tak nak kata mana. Lepas tu anak buah ni hak bawah lah. Bukan bagian agama ni, dia suruh dengar hak mana tahu hak Masjid Abidin pun tak tahulah. Lama kemudian tu, lama. Dia bertanya, "Mana ustaz? Hak baru ni?" Ya dia kata hak jahat pun ketentuan Allah juga. Baru iyalah. Dah nak kata mana? Itu jelas-jelas di rukun iman yang ke-6. Percaya dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Jelas sangat-sangat jahatnya. Pun boleh lari daripada sekalian perkara. Kemudian kita nak pergi pula nanti kepada ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha tak ada ditajuk rukun iman yang ke-6. Ikhtiar dan usaha ni orang panggil apa ni? Orang panggil antara ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah ni dia teka sikit je. Salah je guli bating lah. Sikit je teka antara ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Tetapi kalau kita mati kemah dah di sekalian perkara ketentuan dan perbuatan Allah, dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang saya baca di Masjid Abidin tu, walaupun hanya sekecil terdetik di hati, walaupun hanya sekecil berkelip mata memandang ketentuan dan perbuatan Allah. Tu dalam kitab Minhajul Abidin. Walaupun sekecil terdetik di hati, lah mariah ketentuan dan perbuatan Allah. Mana apa? Allah telah menentukan pada azal saat tu hati kita akan terdetik. Saat terdetik tu Allah yang bersifat kudrah yang buat terdetik tu. Walaupun hanya sekecil berkelip mata yang memandang ketentuan dan perbuatan Allah, dengan bahawa Allah telah menentukan pada azal saat tu mata akan berkelip. Sampai masa mata berkelip, Allah yang bersifat kudrah yang mengkerlipkan mata tu. Terdetik di hati, berkelip mata ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi kalau kemas sini, ialah tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi daripada contoh dalam kitab Minhaj ni cukup sesuai apabila kita pergi pada ikhtiar dan usaha. Kalaulah terdetik di hati ketentuan dan perbuatan Allah, ikhtiar, pilihan hati. Pilihan hati. Hati kita hendak memilih satu-satu perkara baik ataupun jahat.
Lama mana nak boleh ke hati memilih sungguh-sungguh ni. Dia terdetik dulu. Marilah khawatir, terdetik dulu. Kemudian dia pun naik kepada hajis, naik kepada hadisun nafsi, naik kepada hammun, naik kepada azmun. Ni. Daripada terlintas khawatir, lintas tu pun ketentuan dan perbuatan Allah. Ni kita pilih ni. Ni dalam hati duk main lama mana tu? Main nitah. Lepas tu hadis ni kita mari lama sikit. Hadisun nafsi ni mana hati kita ni dah dah tak nak dah hati ni. Kalau terdetik tu pun ketentuan dan perbuatan Allah, mari kuat di hati berasa nak buat pun ketentuan dan perbuatan Allah, duduk lolek-lolek tu pun ketentuan dan perbuatan Allah. Apatah lagi kita pun buat keputusan, kita memilih ikhtiar ketentuan dan perbuatan Allah juga. Sekalian perkara, kalaulah berkelip mata memandang ketentuan dan perbuatan Allah, kita dikata bergerak nadi ketentuan dan perbuatan Allah, sama telah usaha perbuatan kita ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi kalau pilihan ikhtiar kita pun duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah, usaha kita pun duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah, dengan makna pilihan kita pun Allah yang buat, perbuatan kita pun Allah yang buat. Lepas tu tak ada benda kita. Memang hakikinya kita makhluk tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah. Kalau gitu kita berpegang tak ada pilihan dan perbuatan. Tergelincir jadi Jabariyah. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan yang duduk di bawah rukun iman yang ke-6. Jangan lari di sini. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tiba-tiba kita lari daripada sekian perkara ketentuan dan perbuatan Allah. Makna apa? Kita memilih sendiri sebab Tuhan letak dah akal di kepala otak kita. Kita buat sendiri sebab Tuhan letak dah gagah di tubuh kita. Maka gagah tu yang akan buat sendiri. Itu lari kepada Qadariyah pula. Ini kata dia sikit je antara Ahli Sunnah, Jabariyah dan Qadariyah. Tapi sebelum kita nak pergi bab istighfar, ni sekalian perkara ni jangan lari ni. Tak mau timbul, ialah sekalian perkara, segala-galanya. Memanglah kita boleh terima dah. Tak ada isu dah sekian perkara ni. Tapi takkan ikhtiar usaha pun hak Tuhan juga. Jadi tak retilah jawapan dia nak ajar. Sekalian perkara terdetik di hati pun perbuatan Allah, berkelip mata pun perbuatan Allah. Kalau terdetik di hati perbuatan Allah, pilihan hati takkan lagi daripada perbuatan Allah. Kalau berkelip mata yang memandang perbuatan Allah, takkan bergerak tubuh badan kita untuk berusaha ni lari daripada perbuatan Allah. Rukun iman yang ke-6, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ada masalah steady belakang kita. Alhamdulillah lah. Tapi ada kelas yang agak baru sedikit. Cerita seumpama ni, responnya pening. Ke kita pening kau? Kita pusingan kedua ni ayat dak. Faridatul Faraid ni round yang kedua ni. Yang mana kita duk tekan ni nak jadi kemah molek sampai peringkat kita boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Walaupun itu fardu kifayah, tapi perlu kepada kita zaman sekarang sebab kita nak menghuraikan, nak menjelaskan, nak ajar anak cucu kita. Bukan setakat untuk pegangan kita sendiri. Pegangan kita sendiri itu mudah je, faham molek, pegang kejap beres tapi tanggungjawab kita, anak cucu kita tu tanggungjawab kita, itu bekalan kita. Jadi kita kena boleh hurai, boleh jelas, boleh ajar.
Bila kita hura jelah haja ni, anak cucu kita soal balas, kita boleh jawab. Soal lagi, kita boleh jawab. Biar duduk tahap tu. Biar jadi macam orang tua-tua dulu tu. Orang tua dulu cakap kan. Ini semuanya perbuatan Allah. Kainat tak boleh bekah. Tuan letak belah kedah pada azal. Kita kena redha, kena sabar. Tengok. Semuanya perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Kainat tak boleh bekah. Apabila semua perbuatan Allah, berarti perbuatan selain daripada Allah, yakni makhluk kainat, tak boleh bekah lah. Kalau semua perbuatan Allah, kalau semua perbuatan Allah, kainat boleh bekah, ayat ni mana belanggar lah jawapan dia. Semua perbuatan Allah, kainat tak boleh bekah. Tuan tetap belah kedah pada azal. Tengok, Tuan tetap belah kedah pada azal. Kita kena redha, kena sabar lah. Tuan tetap belah kedah. Tuan tetap tu kehendak Tuhan pada azali tu. Ni cakap mulut orang tua. Saya biasa dengar cakapan ni, jap budak lagi. Cuma, yelah budak-budak lagi 3 apa. Tapi itu percakapan. Kainat tak boleh bekah. Kainat tak boleh bekah. Ni cakap mulut orang tua ni. Kainat tak boleh bekah. Boleh kau orang sekarang, kainat barang apa pula? Kainat tak boleh bekah. Kainat tak boleh bekah. Bukalah kamu Dewan Bahasa tu. Kainat mana apa? Kainat tu makhluk lah. Makhluk tak boleh bekah. Mana makhluknya? Ni, akal kita makhluk. Nah, akal kita makhluk. Jadi makhluk tak boleh bekah. Jadi kita nilai satu perkara, kita pilih satu perkara, itulah perbuatan Allah. Di tubuh badan kita ni ada tenaga. Ni, belah pagi ni kan tenaga banyak lagi kan belah pagi ni. Belah petang tu tenaga jadi kurang sikit. Nah, lepas buka kita masuk tenaga jadi banyak sangat tak bangun pula. Dah. Dari tenaga tak ada, masuk salah banyak. Masuk bubuh tenaga, lepas tu kok sandar atas kursi. Lalu mana ni? Kejap. Nak napas pun tak lepas. Berapa tenaga siapa ketekuk ni? Tenaga tu. Jadi banyak sangat dia masuk, siapa rapat tekuk. Ada orang kata dia makan mi, cak ni nampak ekor mi tekuk tu, dia kata la. Tu. Tu macam mana makan tak tahu lah. Dia kata nampak mi kuning tu la tekuk. Ya balas sungguh. Jadi ni di kita ni ada tenaga ni, Tuhan letak tenaga di kita ni. Tapi tenaga ni makhluk Tuhan. Bila makhluk kainat tak boleh bekah, tenaga tak boleh bekah. Lepas tu boleh menggerak ke tubuh badan, itulah semuanya perbuatan Allah. Tu je. Ini pegangan kita, hak diingatan kita macam sebut dah minggu lepas. Hak tu kita orang awam tidak upaya nak ingat sampai tahap syuhud, zauq, wujdan, itu maqam aulia. Syuhud di basirah ni. Sebab tu dalam pembicaraan ilmu tauhid, pembicaraan akidah, i'tiqadiyun, yang dibangsakan kepada pegangan. Dalam kitab tauhid mana sekalipun, dia tidak akan datangkan pembicaraan syuhudiyun, zauqiyun, tidak ada. Syuhudiyun ni ingatan di basirah, atau tidak ada dalam kitab tauhid. Kalau ada timbul kemudian sekarang, dia tulis kitab tauhid, tapi di dalam tu dia pergi pada syuhud. Kena ingat, itu bukan kitab tauhid yang muktabar. Tangguh tak baca seumpama tu. Tu bukan tu. Kena selidik balik siapa yang menulis seumpama tu. Adakah dia ahli dalam bidang ilmu tauhid? Ini punah ni ada buku sekarang ni. Katanya kitab tauhid. Pembicaraan tauhid i'tiqadiyun, pegangan. Dengan bahawa kita mengaku putus di hati dengan pegangan yang sebenar. Cukup. Tapi kenapa hati tak ingat ke Allah? Sebab hati kita ni zulmah. Banyak dosa.
banyak kelalaian di hati kita ni. Sebab tu kita tak ingat. Jadi ingat ke tak ingat itu bukan pembicaraan dalam pembicaraan ilmu tauhid. Kita berpegang. Tapi di ingatan kitanya, di hati kita, kitalah belakanya. Makhluklah belakanya. Asbablah belakanya. Sebab apa? Ni jelas nyata hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nisbah hukum syaraknya tak salah. Cuma apabila kita ni hati jauh daripada Allah, hati kita banyak lalai, maka peluang besarlah kepada syaitan untuk menggoda kita. Kenapa kita mari sifat riak, wujud takabur? Sebab kita lupa ketaatan, kebaikan yang kita lakukan tu semuanya adalah ketentuan dalam perbuatan Allah. Kita lupa Allah, kita ingat kita akan timbul riak, wujud takabur. Kita lupa akan perbuatan Allah satu. Hak besarnya kita lupa akan hukum Allah. Tapi kalau kita tak lupa hukum Allah, kita lupa perbuatan Allah, kita lupa boleh belajar ni datang daripada Allah, boleh beramal ni datang daripada Allah, tapi kita masih lagi ingat akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Syaitan goda riak, wujud takabur, kita pun tolak sebab kita ingat akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena standby sama hukum ni. Dah kita lalai, lupa kepada Allah, kita wa amal. Nah, akhirnya syaitan goda ngeriak, wujud takabur. Kita nak kena kuat ingatan kita pada hukum Allah tu. Larangan Allah, riak, wujud takabur tu larangan Allah. Tapi mana duk jaga semua lah. Sampai tahap di basirahnya tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala, maqam aulia, maka godaan riak, wujud takabur kosong, tidak ada. Dia tidak perlu berlawan pun dengan godaan syaitan, riak, wujud takabur. Sebab apa? Sebab tak ada orang tu. Ini siapa ni? Maqam aulia. Orang yang mahfuz, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang direntah oleh Allah. Aulia illah, wali, man wali Allah. Mereka yang direntah oleh Allah, diatur oleh Allah, disusun oleh Allah. Maka orang ni terjaga dah. Tak ada dah riak, wujud takabur, sebab di basirahnya tidak ada malaikat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini barulah cerita bab syuhud, bab ingatan dalam kitab-kitab hakikat. Kita cerita ni bab pegangan. Kita cerita bab pegangan. Faham molek, lepas tu kita pun pacok di akidah. Sah pegangan kitanya. Gitu je. Sebab sekalian perkara ni nak ingat guana kita orang awam. Sekalian perkara. Sekalian perkara. Ada. Jangan kita ambil bawakan yang salah tu. Dihura kuk salah. Tak mengaji. Berpegang pasti ingat. Tak ingat pasti tak pegang. Pun orang lah. Dan sekarang ni berpegang apa makna? Makrifah. Hak makrifah permulaan tu apa makna? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Jazam putuh kejak di akidah. Bila jazam putuh kejak di akidah, mesti ingat. Tak ingat tak ada tu. Tu karuk tu. Tu karuk. Jazam putuh di akidah, bab ingat tidak berkait. Bab ingatan itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Mungkinlah kita bulan Ramadan ni kita fokus kepada ibadat tu lebih sikit, maka ingatan kita bukan ingatan kepada ketentuan dan perbuatan Allah, ingatan kita kepada hukum Allah tu. Ni bulan Ramadan ni. Hak benda asal haruh pun kita tinggal. Takkan benda haram kita nak buat. Benda asalnya haruh. Mana haruh? Makan haruh. Minum haruh. Bukan ambil hak orang, hak kita kan. Haruh kan asalnya. Tapi walaupun hukum asalnya haruh, tapi bulan Ramadan syarak larang kita tinggal. Ada pun macam mengumpat, hak tu tetap dah haram. Tetap dah haramnya. Apa tu? Bulan Ramadan
Lagilah kita tinggal. Sebab apa? Asal haru makan minum pun kita tinggal, kerana Allah perintah seumpama tu. Kalau mengumpat ni memang hukum asal dia dah haram, tak kait dengan Ramadan-Ramadannya, memang hukum dia haram. Sama telah lah. Jadi apabila kita tupu kepada ibadah bulan Ramadan ni, kurang-kurangnya ingatan kita kepada hukum tu kuat sikit. Itu je lah. Nak ingat kepada rukun iman keenam ni, tu atas dalaman masing-masing lah. Tu nak ceritanya, kita bicara bab pegangan, kita bukan bicara bab ingatan. Jadi sekalian perkara, kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau kita mengaji sifat 20, dibicarakan permulaannya adalah di wahdaniyah. Dia kaedah sifat 20 ni asas kepada sifat Allah adalah wahdaniyah. Walaupun wahdaniyah tu duduk sifat yang keenam, susunan tartibuz zikri tu, susunan kan nak nyebut je tu kan, jadi letak di nombor 6. Ada hikmah dia belaka, yang mana asas sifat Allah adalah wahdaniyah. Akhirnya ilmu yang kita duk ngaji sifat Allah ni, nama ilmunya ilmu tauhid. Ambil daripada mana? Ambil daripada wahdaniyah. Dikenali ilmu tauhid. Mari mana wahdaniyah tu? Mari daripada syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nafi dan isbat. Dengan mana apa? Allah jua Tuhan. Hasar. Allah jua Tuhan. Itu wahdaniyah. Allah jua Tuhan. Apabila Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, pastilah Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Pastilah Allah jua Tuhan ni maha suci daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Atau ambil daripada wahdaniyah, keesaan. Itu asas pada ni sifat 20, keesaan. Keesaan tu dimulakan dengan keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Kalau kita pagi-pagi ni, pagi-pagi lepas-lepas solat, kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu, hal keadaan Allah ni munfaridan, esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa? Allah jua Tuhan, esa dah. Wahdahu, hal keadaan Allah ni esa. Esa pula dah sekali lagi. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, esa pula sekali lagi. Ini isyarat kepada la ilaha illallah, isyarat pada esa pada zat. Wahdahu, isyarat pada esa pada sifat. La syarikalah, isyarat kepada esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan. Ni esa pada perbuatan, sifat yang keenam wahdaniyah. Disusuli pula sifat yang ketujuhnya qudrah. Esa pada perbuatan dengan makna kesemuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat semua perkara ni? Allah yang bersifat dengan qudrah. Disusuli dengan sifat yang ketujuh, sifat qudrah. Yang berlaku semua ni perbuatan Allah juga. Allah yang bersifat qudrah. Allah perbuat ni muafakat dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, tetapan Allah. Jadi sifat yang ke-8-nya sifat iradah. Allah kehendak pada azal ni muafakat dengan ilmu. Sifat yang ke-9 sifat ilmu. Ni susunan ulama susun ni ada hikmah dia belaka. Ada hikmah dia belaka. Ni susunan kaedah sifat 20. Tapi dimulai dengan keesaan. Keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan dengan makna sekalian yang berlaku ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah atas muafakat kehendaknya,
kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Ni minggu yang kedua. Kan? InsyaAllah minggu hadapan kita masih lagi di rukun iman yang keenam. Wallahu a'lam.